السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk memenuhi masa dan ruang yang diberikan dengan kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan daripada hadis-hadis Nabi ini kita mendapat pedoman dan panduan, dan kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan kelas ataupun kuliah kita yang pertama di masjid ini, dan insya-Allah kuliah kita di sini kita akan cuba mengisi dengan mendengar dan belajar tentang hadis ataupun cerita kisah berkaitan dengan sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu berkaitan dengan kisah ar-rijal, lelaki-lelaki yang berada haular Rasul, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda iman, di antara tanda-tanda ahli sunnati wal jamaah adalah mengenal dan mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah dalam kuliah kita pada malam ini kita akan mula mengenal sahabat yang pertama, tentang kisah hidupnya, latar belakangnya dan pengajaran daripada apa yang boleh kita ambil tentang kejadian dan peristiwa yang berlaku terhadap sahabat tersebut. Pada malam ini kita akan baca tentang kisah ataupun sirah, hadis, peristiwa tentang seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar, seperti mana yang kita semua maklum, di antara sahabat yang sangat dicintai dan dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tengok sedikit hadis berkaitan dengan apa yang diceritakan tentang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Hadis yang akan kita baca pada malam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya di bawah kitab Fadailis Sahabah, kelebihan sahabat, di bawah bab kelebihan Abu Dzar radhiyallahu an. Di bawah tajuk ataupun di bawah bab kelebihan Abu Dzar radhiyallahu an. Okey. Hadis yang kita nak baca ini bermula daripada peristiwa pengislaman ataupun masuknya Islam Abu Dzar Al-Ghifari
radhiyallahu an. Abu Dhar, dia bukan penduduk asal daripada Makkah. Dia bukan orang Makkah. Dia berasal daripada suku kaum Ghifar. Kabilah Ghifar. Pasal itu nama dia kita sebut Al-Ghifari. Nisbah kepada kabilah ataupun kaum dia. Maksudnya dia bukan penduduk asal Mekah. Dia orang luar daripada Mekah. Sebab itu bila dia dengar tentang cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mari ke Mekah dan dia duduk di Mekah selama beberapa hari, minggu, barulah dia boleh jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya dia tak kenal yang mana satu Nabi. Dia tak pernah jumpa. Dia tak pernah bertentang dan bersemuka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila dia mari ke Mekah, dia tak tahu nak tuju kat siapa. Dia tak tahu nak tuduh siapa tu Nabi. Sebab dia mari daripada luar. Dia mari daripada suku kaum Ghifar, kabilah Ghifar, bukan asal Mekah. Tuan-tuan, demikian kebanyakan sahabat bila kita baca kisah mereka, asalnya mereka ni bukan orang Makkah. Salman Al-Farisi daripada Parsi, Suhaib Ar-Rumi daripada Rom. Banyak sahabat-sahabat ni bukan penduduk asal Mekah. Mereka datang daripada luar. Dhammat Al-Addi, Thumamah bin Usal, yang mana mereka ini dengar tentang Nabi ataupun sampai berita kepada mereka tentang dihantarnya Nabi, mereka datang beramai-ramai ataupun mereka datang seorang-seorang mari cari Nabi dan dia masuk Islam. Sebaliknya, yang menarik bila kita baca tuan-tuan, orang yang duduk asalnya di Makkah, lahir di Makkah, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil. Mereka jumpa Nabi, mereka kenal latar belakang Nabi, kenal hati budi Nabi, kenal daripada Nabi kanak-kanak. Tetapi kebanyakan mereka tidaklah menerima dakwah ataupun taklah masuk Islam pada peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah. Yang menyahut, yang terima, yang masuk Islam, yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada orang luar. Hatta kan kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal tidak mendapat sokongan dan dokongan daripada ahli keluarga baginda sendiri. Tetapi yang membantu dan menyokong ataupun mengikuti ajaran Nabi ini banyaknya daripada orang yang bukan ada hubungan kekeluargaan ataupun orang yang tak pernah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebanyakannya kes macam tu. Mari sehari dua cari Nabi, jumpa, masuk Islam, balik kemudian dakwah pada kaum dia. Orang Arab asal penduduk Mekah awal dengar tentang Nabi ni tak masuk dan tak terima Islam. Maka sebab itu tuan-tuan, tak pelik kebanyakan para ulama mereka tidak diterima oleh penduduk asal kampung mereka. Dakwah mereka itu tidak diterima oleh orang yang duduk di kampung mereka, tapi diterima oleh orang luar. Umpamanya Al-Imam Al-Bukhari asal daripada Bukhara, Muhammad bin Ismail nama dia. Nama Al-Imam Al-Bukhari, nama asal dia Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nisbah kepada negeri dia Bukhara. Sekarang ni Bukhara duduk dalam Uzbekistan. Kalau tuan-tuan nak pergi bolehlah ke Uzbek.
Uzbekistan memang sekarang ni mereka duk promosi. Salah satu daripada tempat pelancongan yang mereka duk kempen orang pergi, maqam Al-Imam Al-Bukhari. Tetapi pada hayat dia, ketika dia hidup, Al-Imam Al-Bukhari tidaklah disanjung dan tidaklah diterima, diangkat oleh orang kampung dia. Sebab itu tuan-tuan, dakwah ataupun hidayah, dia sebenarnya balik kepada kemahuan kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia duduk di situ, dia duduk asal Madinah, dia duduk asal Mekah, tapi dia tak ikut Nabi. Itu benda biasa. Kerana hidayah dia bukan mengikut negeri. Hidayah ni dia bukan mengikut tempat. Hidayah ni bukan mengikut kampung. Hidayah ni bukan mengikut kaum. Sebab itu kita hari ni ada pendakwah yang bukan daripada Melayu. Pendakwah yang daripada Cina. Orang Cina kan. Masuk Islam, mereka mengaji, mereka jadi hebat, mereka buat dakwah. Kan? Ini bukan benda yang pelik. Tak jadi isu lah. Betul? Tak jadi isu. Negeri Perlis. Mufti Penang. Ada masalah? Ada masalah tak? Tak ada lah. Sebab kita bukan nak ikut negeri dia. Kita nak ikut ilmu dia. Kalau duk main bahas negeri ni, yang ni dia panggil apa? Dia panggil jumut. Kalut. Mufti Penang dia kata main duk Perlis buat apa? Main bola tak apa pula. Kan? Main bola Perlis, semua boleh kata tak ada orang Perlis. Dia pun tak kalut pun. Ini semua hasad, dengki, masalah peribadi. Yang pentingnya perkataan yang dia sebut itu betul dengan Allah dan Rasul. Tak kiralah negeri mana pun, penceramah mana pun, pendakwah mana pun, beranak mana pun, kan? Tidaklah menjadi halangan. Yang paling pentingnya al-haq, kebenaran yang dia bawa. Sebab itu kita selalu sebut kebenaran diikuti, tetapi bukan apa? Bukan orang. Orang mungkin boleh bertukar. Sebab itu tuan-tuan tidak boleh ta'assub ataupun tak boleh ikut kerana orang. Sebab orang boleh bertukar. Orang boleh berubah. Kan? Tetapi satu benda yang tak boleh berubah, al-haq, kebenaran. Agama tak berubah. Tapi manusia mungkin boleh berubah. Tuan-tuan pun duk tengok kan, manusia boleh bertukar, boleh berbeza, tapi agama tak berbeza. Jadi tak penting siapa main mengajak pun, yang penting kalau betul kita terima. Kan? Tak ada masalah. Hitam, putih, kan? Kelabu, semua kita ikut. Sekiranya dia cakap itu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah, apa yang Allah dan Rasul cakap. Sebab itu kita selalu sebut contoh Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia riwayatkan hadis yang mana diajar kepadanya membaca ayatul kursi sebagai perlindungan, seperti mana yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Abu Hurairah diajar supaya membaca ayatul kursi sebelum daripada tidur. Yang mengajarnya seperti mana yang selalu kita sebut adalah syaitan. Syaitan ajar ilmu. Syaitan ajak dia. Syaitan jadi tok guru dia lah. Syaitan kata apa? Kalau kau nak tidur, kau baca ayat kursi. InsyaAllah, kalau kau baca ayat kursi, kau tak akan disentuh dan diganggu oleh syaitan. Tetapi Abu Hurairah dia tak tahu, kata tu syaitan. Dia tak kenal. Sebab syaitan dalam bentuk yang bukan asal. Kita tak boleh tengok syaitan dalam real face. Tak boleh tengok dalam wajah yang sebenar. Ini akidah. Tuan-tuan, kita tak boleh tengok, tak boleh nampak syaitan dalam bentuk yang sebenar. Dalam wajah yang sebenar. Tetapi kita boleh nampak, boleh tengok syaitan sekiranya dia menyerupai makhluk lain. Jadi yang tuan-tuan duk tengok tu bukan setan lah, tetapi rupa ataupun penyerupaan dia dalam bentuk yang lain. Kan?
Tapi kalau tuan-tuan kata saya nampak hantu, itu bermaksud tuan-tuan pembohong lah. Kan? Sebab tak ada manusia boleh tengok hantu. Ada manusia boleh tengok hantu? Ada siapa bisa nampak hantu? Ada tak? Tak ada lah, bohong. Yang cerita nampak hantu, ni tuan-tuan, yang cerita nampak hantu, tangkap hantu, bercakap dengan hantu, kalau dia manusia, bohong. Melainkan siapa? Kalau dia kata dia nampak hantu, dia tangkap hantu, siapakah dia? Siapakah dia? Dia juga hantu. Siapa tak setuju? Saya kata saya nampak hantu. Hang hantu. Sebab apa? Hanya hantu boleh nampak hantu. Manusia Quran kata tak boleh. Quran kata tak boleh. Tak boleh tengok hantu. Tak boleh nampak. La tarawnahum. Quran sebut, kamu tak boleh melihat mereka. Tetapi mereka boleh melihat kamu. Tiba-tiba kita dakwa, kata kita boleh nampak. Ini satu benda yang tak benar. Abu Hurairah nampak, tapi bukan dalam bentuk hantu, dalam bentuk manusia. Dan dia tak kenal. Kemudian bila dia balik cerita dekat Nabi, Nabi kata dia betul. Dia benar. Tetapi dia ni pembohong. Artinya al-haq. Nabi nak bagi tahu apa? Kebenaran itu kita terima. Walaupun yang bercakap itu musuh kita. Yang bercakap itu makhluk yang orang kata tak boleh pakai. Tapi dia cakap tu betul, kita ikutlah. Ini prinsip ahli sunnati wal jamaah. Kita menilai apa yang dia cakap, bukan kita melihat kepada siapa yang bercakap. Pasal itu ahli sunnah tak ada masalah. Orang UMNO pun dia dengar, orang PAH pun dia dengar, orang DAP pun dia dengar. Tak ada masalah. Dengar semua. Pasal apa? Pasal kebenaran itu bukan berada pada satu pihak. Takkan semua orang PAH cakap betul. Takkan semua orang UMNO cakap tak betul. Takkan semua hak yang parti-parti duk ada lah cakap. Kita tak boleh ta'assub. Pasal itu kita dengar. Orang PAH cakap kita dengar. Ada betul, ada tak betul. Takkanlah semua benda tak betul. Kan? Demikian sifat kita. Kita ni golongan apa? Ulul albab. Siapa yang dia tak mau dengar langsung? Aku tak mau dengar kalau lain daripada hak geng aku. Yang ni dia panggil ulul lembab. Sebab ulul albab apa dia? Quran sifat kan golongan ulul albab. Pasal itu ahli sunnah dia tak ta'assub. Ahli sunnah dia tak apa? Dia tak jumud. Dia dengar tetapi bukan semua dia ikut. Dia dengar bukan semua dia terima. Dia dengar bukan semua dia telan. Dia dengar bukan semua dia percaya. Tetapi Allah sifatkan allazina yastami'una al-qaul. Ini perangai ahli sunnah, perangai ulul albab, orang yang berakal. Allazina yastami'una al-qaul. Mereka itu mendengar, istama'a. Dalam bahasa Arab, dia dengar ni dia ada dua sebut. Tak apalah tuan-tuan dengar bila. Satu sama'a, dengar. Satu lagi istama'a, dia ada beza. Istama'a allazina yastami'u. Istama'a yastami'u. Istima' artinya dia dengar sungguh. Dia bukan dengar lagu tu ya. Dia dengar dengan teliti. Dengarlah, dengar macam tuan-tuan dengar betul-betul. Tapi fayattabi'una ahsana. Bila matang dia nak ikut, bila matang dia nak pegang, bila matang dia nak amal, fayattabi'una ahsana. Dia akan memilih yang paling baik. Makna yang paling baik ni yang paling dekat dan tepat dengan apa yang Allah dan Rasul suruh. Maka sebab itu kita ni senantiasa berlapang dada, senantiasa terbuka, senantiasa minda suka mendengar. Sebab itu kita terbuka dengar semua, kan? Kemudian kita akan pilihlah yang mana yang terbaik. Okey? Jadi macam itulah juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia kata sebelum dia masuk Islam, dia dengar ada orang mengaku jadi Rasul. Berita tentang kedatangan Rasul tersebar.
Sakanlah kalau dulu tersebar ni kira betul-betul hebat lah. Bukan macam law. Law ni kalau nak tersebar mudah. Banyak media sosial, banyak saluran, banyak jalan kita boleh sebar. Sat saja, satu dunia boleh tahu. Tapi dulu bukan senang. Sebelum nak sampai satu cerita, sebelum nak sampai satu berita. Sebab itu tuan-tuan kalau baca, berlakunya peperangan di antara sahabat seperti peperangan Siffin di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Muawiyah sahabat, Sayyidina Ali sahabat. Mereka perang pasal apa? Pasal maklumat yang sampai tu lambat. Dan maklumat yang sampai tu jadi macam, dia jadi tak berapa nak tepat. Sebab apa? Pasal dulu sini jadi 2 bulan lepas tu baru sampai. Nak sampai berita tu. Kadang-kadang bila sampai, di sini dah cerita lain dah. Maka berlakunya salah faham dan menyebabkan apa yang berlaku, peperangan di antara orang Islam. Kan? Jadi cerita tentang Nabi ni dapat berita ni tersebar. Hebatlah, dia jadi Nabi. Satu orang laki-laki mengaku dia tu Nabi, Tuhan hantar dia. Oh, dahsyat lah. Kan? Dia kata, aku hantar satu orang saudara aku, Unais. Dia hantar Unais. Fantalaqa Unais hatta ata Makkah. Faratha alayya thumma jaa. Dia tak pi lagi. Dia hantar Unais. Ini sifat yang bagus. Apa dia? Siasat. Dia tak kenal Nabi. Dia tak pernah jumpa. Dia tak pernah bercakap. Tak pernah apa pun dengan Nabi. Tapi bila dia dengar, dia hantar orang pergi cek. Menunjukkan dia ada 2 sifat yang bagus. Satu apa? Dia bukan orang yang mudah percaya. 2, dia bukan orang yang mudah tolak. Tuan-tuan jangan ada 2 perangai ni. Dua-dua ni tak guna. Satu, pantang dengar nak percaya. Pantang dengar. La tak gaduh dengar. La ni semua jenis WhatsApp. Pantang boleh ya nak percaya. Kan? Sehingga akan berita tu pun tak ketahuan dia percaya. Gajah berjalan dengan kaki ayam pun dia percaya. Macamlah tersebar semalam ni. Apa dia? Cerita apa? Kononnya ada satu WhatsApp goal. Siapa buka habis Yahudi semua. WhatsApp tu jadi Yahudi dengan dia jadi Yahudi. Apa berita kita pun tak tahu. Apa ni? Bacalah bagi sepatah. Kan? Duk boleh percaya. Sebab itu tuan-tuan, di antara, ni saya nak ajak tuan-tuan lah. Di antara hadis palsu apa dia? Tuan-tuan tak payah tanya saya dah. Tuan-tuan hukum terus. Ni sakan orang paling ni. Dia jadi hukum terus. Mana-mana mesej yang dia kata sebar pada 10 orang, hantar pada 10 orang, semua palsu. Tak payah duk cek dah. Dia tahu ustaz ni betul ke? Ni hantar pada 10 orang apa semua ni dia jadi baik. Hantar pada 20 orang ni. Lepas tu tunggulah apa akan jadi. Kalau tak hantar. Ini semua khurafat. Ini semua memperbodohkan akal. Pertama, Nabi tak ada handphone nak suruh WhatsApp ni. Hantar pergi 10 orang, hantar pergi 20 orang. Yang kedua apa? Hantar 10 orang akan jadi baik. Kalau tak hantar, tunggulah sesuatu buruk. Ini dia panggil apa? Ini dia panggil mempercayai sial ataupun percaya ada benda boleh bagi mudarat selain daripada Allah Ta'ala. Jadi semua mesej macam ni, kalau kita forward, kita telah jatuh dalam khurafat. Dia khurafat lah ni bukan jenis bawa ayam, bawa bertih, bawa pi qamat tu. Khurafat lah ni khurafat moden. Jenis duk sebar ni tak payahlah. Kan? Lepas tu dia dulu zaman photostat. Sila photostat 10 kepin dan sila edar. Lepas tu dia berkembang ke khurafat ni. Orang tak photostat dah, orang pakai WhatsApp. Sila WhatsApp. Hadis dia WhatsApp. Hadis sebut sila WhatsApp. Sakan hadis tu. Kan, sila WhatsApp. Yang kita pun pi WhatsApp lah kot kampung belah Matayak ni. Takut apa? Takut balak. Siapa tak WhatsApp 10 orang, satgi dia keluar, dia jadi balak. Dulu lintah bewok jadi balak. La WhatsApp 10 jadi balak.
Kita pun wasah lah pasal apa? Pasal tak mau jadi balak. Tengok, kita tak beriman kepada al-qada wal qadar. Tapi kita beriman kepada benda yang tak ada kaitan dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu saya nak cerita ni pasal apa? Pasal sakan sangat duk sebar ni. Kan? Duk sebar benda-benda yang tak pasti ni, tak payah duk sebar lah. Kan? Terutama makanan nu halal, makanan ni haram, ayam nu sembelih, ayam ni tak sembelih. Kita tak payah lah. Sampai kadang-kadang benda yang jadi di luar negara pun kita duk bersabuk. Kan? Ayam sembelih di Jakarta, kita duk sebar kut belah mata ayak. Siapa yang pergi beli ayam kut Jakarta? Ayam nu sembelih, ayam ni tak sembelih. Tak payah duk bersabuk. Benda yang tak ada kaitan dengan kita, tarkuhu, tinggalkan. Saja saya sebut ni pasal apa? Kuih duk sakan. Kita cuti lama, kuih duk sakan mesih ni. Kan? Ini juga sebagai satu peringatan. Ahli sunnah, dia nak sebar, dia nak kongsi, dia nak share, dia semak dulu, dia cek dulu. Ini satu benda yang sangat penting. Dia kata, aku hantar Unais pergi cek. Lepas tu, summa jaa. Dan dia pun bukanlah mudah tolak. Kan? Ni kadang-kadang, ustaz mana nak mai? Aku tak mau dengar. Dengar dulu. Aku tak mau. Bukan betul. Tak dengar lagi hang tahu mana tak betul. Duduk dengar dulu. Sekali kuat hang duduk, hang lekat. Kan? Duduk dengar dulu. Tak mana tak betul hang mangkitlah kata. Kan? Ini bila awal tak betul, lepas dengar tunduk. Lebih pada orang lain pula. Kan? Dengar dulu sepatah. Kan? Dia kata, ma sana'at. Dia kata macam mana? Bila Unais balik pergi dekat Abu Dhar macam mana? Dia kata, laqitu rajulan bi Makkah ala dinik yad'umu anna Allah arsalah. Aku jumpa dengan lelaki itu dan memang betul dia mengaku dia Tuhan hantar. Lagu mana yang kita dengar tu, yang kata dia tu mengaku kata Tuhan hantar, dia memang mengaku sungguh. Aku dengar dia duk habaq kata Tuhan hantar dia. Ini sakanah. Kan? Qult, Abu Dhar kata, lepas dia habaq tu, fama yaqulun nas. Apa respon orang? Apa respon orang? Lepas Nabi kata, lepas laki-laki tu kata dia tu utusan Allah, dia tu Rasulullah, orang Mekah kata apa? Dia nak cek tengok. Qal Unais ni saudara dia. Kata yaqulun, orang Mekah tuduh macam-macam dekat dia. Syairun, kahinun, sahirun. Dia ni gila. Syairun, dia ni tukang syair. Dia ni tukang syair. Kahin, dia ni tok bomo. Sahir, dia tukang sihir. Tuan-tuan, bila tuan-tuan baca kisah para nabi, semua nabi-nabi, siapa dia yang bila dia bawa dakwah, orang sambut dan orang puji? Tak ada. Ini benda salah satu tanda Rasul. Apabila dia bawa dakwah Rasul yang betul, orang akan tentang dia. Banyak tuan-tuan baca kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, baca kisah-kisah ulul azmi, nabi-nabi yang paling sakan ditentang. Semua semua kena maki, kena macam-macam. Tak ada yang orang baguslah, terima kasihlah, ahlan wa sahlan. Tak ada. Semua orang maki, semua orang kata, semua orang tuduh macam-macam. Demikianlah orang yang bawa kebenaran ni, yang bawa kerja Nabi ni, dia kena beringatlah. Wa kana Unais ahad asy-syu'ara. Menariknya, Unais dia salah seorang daripada tukang syair. Ini nak jadi cerita ni. Depa tuduh Nabi ni syair. Maksudnya syair ni tukang syair. Tukang syair ni dia macam Quran tu dia reka. Kata-kata dia tu bukan wahyu, tapi dia yang buat. Unais dia pun bukan calang-calang orang, dia pun sastrawan. Sastrawan, adib, dia ni pakar. Qala Unais
laqad sami'tu qawla kahana fama huwa biqawlihim wa laqad wada'tu qawlahu ala aqra asy-syi'r fama yaltaimu ala lisani ahadi ba'di. Unais kata, aku dengar banyak dah Tok Bomo jampi ni. Aku dengar banyak dah orang syair ni. Sebab aku pun tukang syair. Tapi perkataan Nabi ni, letak dekat jampi, tak macam jampi. Letak dekat syair, tak macam syair. Maksudnya apa? Yang ni betul-betul wahyu. Dia nak kata lagu tu lah. Pasal tu orang ni tuan-tuan, bila dia ada ilmu, dia boleh tahu yang mana betul, yang mana salah. Macam tuan-tuan duk mengaji kan, tuan-tuan duk mengaji lama, dengar macam-macam. Bila orang main mengajar atau orang baca hadis ataupun apa-apa, takkan tuan-tuan dengar, tuan-tuan tak boleh berasa, aku dengar pelik sangat ni. Kan. Dengar, takkanlah agama macam ni. Takkan tuan-tuan tak berasa lagu tu. Kau tuan-tuan dengar semua salin, tulis, ikut, percaya, terima. Orang mengaji takkanlah tak ada filter, penapis langsung. Kadang-kadang kita dengar, mengarut ustaz ni mohong kot, melawak kot. Takkanlah lagu ni. Itu artinya apa? Tuan-tuan sudah ada, dia panggil apa? Neraca. Sudah ada penapis. Artinya tuan-tuan ni sebahagian daripada penuntut ilmu yang ada asas untuk apa? Untuk menapis dan mengetahui. Maksudnya tuan-tuan dah termasuk ulul albab. Dengar tapi tak terima semua. Dengar tapi tak tolak semua. Dengar tapi tak percaya semua. Tapis baru ikut. Kan? Nampak? Dia kata apa? Dia kata wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Pada pandangan aku, kata Unais, Muhammad ni dia cakap betul. Arab Mekah tu muhung. Hak tu yang tak betul. Pandangan Unais. Tengok Abu Zar. Dia kata apa? Hang pun aku tak boleh kira. Fakfini hatta adhaba fa'anzur. Kali kira Tengok. Tak memadai. Tak padan. Aku kena pergi ke diri gaya ni. Nampak? Orang yang betul-betul cari kebenaran, orang yang betul-betul niat betul, ikhlas, dia akan dapat. Maka dia kata, fa'ataitu Makkata. Aku pun bersiap pi sendiri Mekah. Pi sendiri. Pi tu untuk apa? Untuk nak check Unais kata tadi ni. Dia nak double check. Dia nak cross check. Dia nak pi duk check betul tak betul. Dia tak pakailah Unais tu. Dia kata boleh lah, tapi aku kena pi tengok ke diri. Ini. Tuan-tuan, saya nak sebut apa sikit dah. Kita punya semangat dalam agama sampai terani tak? Selalu hok kita pulun celapak sangat ni hala apa? Dia kata, oi, tanah tepi jalan Solong 25,000. Hang biar betul. Sungguh tepi jalan 25,000 langkangak. Saat ni lepas lohok aku pergi ke diri. Kita mahala ke dunia celapak kadang-kadang luak dalam tak pakai. Dia berkata, ada buat apa jamuan jual beli. Semangat ni, saya nak sebut sikit. Mahala ke dunia lah. Dia punya semangat nak cek tu. Ada siapa tak tahu hantar mesej. Dia kata, orang Syria nak bagi menikah hak muda-muda perang tu. Nak lena dah mangkit. Dia kata, betul ke? Dia berkata tak tahu betul tak betul, tapi belah Kuala Lumpur lah. Hang tengok tiket apa hak murah kita pergi esok. Semangat hang halakan nak menikah dengan Syria ni. Tapi semangat dah kita mau hala ke agama. Hala ke agama semangat dah. Ada dak macam tu nak mangkit pi cek. Nak mangkit pi semak. Nak mangkit pi dengar. Dia kata, ada siapa buat ceramah perdana, tak tahu syekh besar tu, masjid Guak Gajah.
Guak gajah kita ni, apa dia? Kubang gajah. Dekatlah sebab sama-sama gajah. Pi tak? Pi tak? Tak pi. Tak pi. Tak semangat. Kalau agama kita punya celapok ni kan celapok sangat. Kan? Tapi tu nak habaq ya. Abu Zar kata tak boleh aku nak kena pi. Bukan ada keuntungan apa pun. Nampak tuan-tuan, kita mau ada semangat tu sikit lah. Kan? Dia kata, fatada'aftu rajulan minhum faqultu aina hadha alladhi tad'unahu as-sabi' فأشار إلي فقال الصابئ فمال علي أهل الوادي بكل مدره وعظم حتى خررت مغشيا علي فقال فارتفعت حين ارتفعت كأني تصب أحمار قال فأتيت زمزم فغسلت عني دماء وشربت من مائها ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء ذمذم فسمنت حتى تكثرت عقا بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. Dia kata apa? Dia kata bila aku sampai ke Mekah ni, bila sampai ke Mekah ni, dia kata tak tahu nak tuju mana dia satu Nabi. Tak tahu nak tuju mana satu Nabi. Silap tanya kena musuh Nabi. Pi. Tuan-tuan mai. Pasal itu orang kata sebelum nak bersembang jangan duk buka tak ketahuan hala. Kan? Kadang-kadang orang kita dia tak tahu, dia main-main kan. Dia tak tahu kata kita ni peminat mufti. Dia main-main. Dia kata mufti sini kali pakai. Dia tak tahu kita mufti tak ada kuliah lagi, kita duduk depan meja lah. Kadang-kadang ataupun setengah orang dulu parti politik dia tak tahu kawan tu kalau apa, dia main tibai kalau kawan tu. Dia kata silah air bulan, dia kata aku tanya Nabi ni kena kat Abu Jahal, pi aku. Dia duduk di Mekah, pendekkan cerita, dia duduk di Mekah 30 hari 30 malam. Duk cari ni nak tanya siapa ni. Dia kata nak cari ni, nak jumpa siapa ni. Dia kata dalam 30 hari 30 malam tu tak ada benda nak makan, tak ada benda nak minum melainkan Zam-Zam. Dia kata aku makan Zam-Zam sampai gemuk. Dan alhamdulillah sepanjang aku minum Zam-Zam selama 30 hari duduk di Mekah, taklah lapar tetapi aku menjadi gemuk. Berkat Zam-Zam ni. Ni satu kelebihan Zam-Zam. Dia kata apa? Pendekkan cerita, setelah lama dia duduk di situ, fa'ata alayya faqultu han mithla khashabah ghaira anni la akni fantalaqta tuwalwilani wa taqulani law kana hahuna ahadun min anfarina qala fastaqbalahuma Rasulullah wa Abu Bakrin wa huma habatan. Akhirnya pendekkan cerita, dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu dia bertemu dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bawa pergi rumah dan sebagainya. Panjang cerita lah. Tapi kita nak ringkaskan. Dia jumpa dengan Sayyidina Ali dan bawa mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tercapailah hajat dia cari Nabi. Kan? Bukan senang nak jumpa Nabi ni. Kan? Faqult assalamu alayka ya Rasulullah. Faqal wa alayka wa rahmatullah. Thumma qal man anta. Dia kata sampai-sampai aku bagi salam, Nabi pun jawab, man anta, siapa engkau? Qal qult min Ghifar. Dia kata aku daripada Ghifar. Fa ahwa bi yadi fa wada'a asabi'ahu ala jabhati fa qultu fi nafsi kariha in tamaitu ila Ghifar fa dhahabtu akhudhu bi yadi fa da'ani sahibuhu wa kana a'lam bihi minni thumma rafa'a ra'sah thumma qala mata kunta ha huna. Dia kata lepas tu Nabi SAW letakkan tangan dia kepada kepala aku ni, dan Nabi doa. Dan Nabi tanya, lama mana engkau mari ni? Dia kata kan. Dia kata mundu salasin. Dia kata dah 30 hari.
baina lailah wa yaum, lebih kurang 35 hari. Dia kata Nabi dah lama mana dah sampai sini ni, dia kata lebih kurang 30 hari. Kan? Nabi kata faman kana yut'imuka, siapa bagi makan? Makan mana? Duduk sini lama-lama ni ada adik-beradik ke? Siapa bagi makan? Kita mesti tanya macam tu kan. Dia kata qult ma kana li ta'amun illa ma'u zamzam. Dia kata tak makan apa 30 hari. Oh, sakan tu. Bila Nabi tanya makan apa 30 hari kau duduk sini ni, kau buat apa? Siapa bagi makan? Macam mana tempat tinggal apa semua? Dia kata tak ada apa semua, melainkan selama dia makan ni, ma kana li ta'amun illa ma zamzam. Fasamintu hatta takathartu uknun batni. Dia kata aku makan ni sampai aku gemuk macam ni lah. Kan? Berlipat perut ni. Wa ma ajidu alayya kabdi sakhfata ju' qala. Lepas Nabi dengar rahsia dia tu, lepas dia kata dia minum zam-zam tu, dia makan zam-zam tu, itulah bekalan untuk dia survive sepanjang dia duduk di Mekah. Nabi kata innaha mubarakah. Nabi kata sesungguhnya zam-zam, air zam-zam itu mubarakah, diberkati. Sebab itu para ulama menyebut salah satu daripada benda yang diberkati oleh Allah, yang diberitahu oleh Rasulullah adalah ma'u zamzam. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu bergantung atau dia ikut niat orang yang minum. Maksudnya siapa yang minum air zam-zam, kemudian dia pasang hajat, dia pasang niat, air zam-zam itu akan membantu dan menjadi apa yang dia hajatkan. Maknanya kalau tuan-tuan minum nak bagi cerdik. Cerdik ni bukanlah maksud tuan-tuan tak kena baca buku. Cerdik ni mudah faham, mudah ingat. Zam-zam akan ikut, makna membantulah. Nabi kata dia bergantung. Kalau nak sihat, dia akan membantu kita sihat kerana dia adalah air yang diberkati. Jadi tuan-tuan nak minum zam-zam ni macam mana? Bismillah, yalah. Bismillah, minum. Sebahagian riwayat kata Nabi SAW bila dia minum air zam-zam, dia berdiri. Ada sebahagian ulama dia letak adab nak minum zam-zam ni kena berdiri. Sebab Nabi bila minum zam-zam dia berdiri. Berbeza dengan minum air lain dia duduk. Jadi ada pandangan kata sunat minum zam-zam berdiri. Ada pandangan. Ada pandangan. Okey. Jadi tuan-tuan minumlah zam-zam kan. Minum. Bismillah, minum. Ni pasang hajat niat insya-Allah kan. Nabi kata innaha ta'amun tu'min. Dan zam-zam itu adalah makanan bagi sesiapa yang meminumnya. Nampak? Itu kelebihan air zam-zam. Faqala Abu Bakrin, ya Rasulullah i'dhin li fi ta'amihi laylah. Abu Bakar yang duduk sebelah tu kata apa? Ya Rasulullah, kesialah dekat dia. Tengok tuan-tuan. Kita kalau dengar orang tak makan ni, kita buat apa? Sialah tak makan. Lepas tu kita dengar pula kata dia dah makan air zam-zam. Alhamdulillah lah, makanlah sampai habis balik. Kita ni pertama mengaji tu baguslah. Tapi hala kedengar no respon. Tak ada tindak balas. Macam tak mengaji juga Kawan tu duk abang kita, dia kata saya ni 3 hari dah tak makan. Ya ke? Ya Allah. Pasal apa tak makan? Dia kalau dia tak makan tu dia tak ada duit lah. Takkanlah dia nak cerita banyak. Kita jamulah dia makan kan. Dia main cerita kat kita pasal apa? Pasal dia tengok kita pakai lebay. Dia tengok kita pakai lebay. Ini macam Firamli kan. Ini pakai lebay sudah bagus. Kan? Ini orang yang bagus untuk kita perkenal. Tuan-tuan duk dengan orang main cerita. Jangan buat malu orang geng lebay. Kan? Cerita. Oh dia kata tak makan 3 hari. Jom saya ajak. Dia kata alhamdulillah. Ada beza. Ni kadang-kadang cerita kat Tok Lebay. Dia buat dungu, sengap. Kan? Orang yang tak lebay pula jamu. Ini buat malu kita. Kan? Nampak? Abu Bakrin bila dia dengar, dia kata ya Rasulullah i'zin li fi ta'amihi laylah. Dia kata ya Rasulullah, dia kata macam nilah, bagilah saya jamu dia makan.
Ini salah satu daripada contoh Abu Bakar As-Siddiq. Dia ni, tuan-tuan, ahli syurga. Tapi bukanlah dia ahli syurga ni senang-senang. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis, kebanyakan perangai dia orang yang paling cepat dalam menjamu orang makan. Kita akan dengar banyak hadis yang mana mai orang luar, bila Nabi tanya, ada tak siapa yang nak jamu orang makan? Tak ada orang lain lah yang akan offer, yang akan tawar diri, melainkan Abu Bakar. Abu Bakar, sehingga akan tuan-tuan, Abu Bakar ni, dia sebutlah hadis yang kita selalu baca, dia sendiri pun tak tahu kata dia tu ada tak ada makanan. Kita akan makan lu beda kita, kenyang dulu apa semua, lepas tu kita tengok, makan dah. Dia tak aku main habis tu lah, aku pun beda lepas beda aku seminggal, lega alhamdulillah. Tengok tak ada. Macam mana dah tak ada rezeki. Kita jarang tanya sebelum makan. Kalau orang yang tanya kita tu, dia mesti makan dah. Dia tahan makan dah. Alhamdulillah aku tambah tadi ni. Macam mana aku tak dan? Nak buat macam mana rezeki lagu tu lah. Tembang kita memang pandai lah. Pasal apa? Pasal 3 kali belahak dah. Abu Bakar As-Siddiq, dia angkat tangan, dia kata, Rasulullah saya makan. Lepas kita balik kan? Balik, bini dia kata, Abu Bakar ni buat perangai pula dah. Mana kita nak ada makan? Nampak? Sikap dia. Fantalaqa Rasulullah wa Abu Bakr wa antalaqtu ma'ahuma fafataha Abu Bakr baban faja'ala yaqbidu lana min zabib at-Taif. Dia bawa balik orang pergi ke rumah Abu Dhar dengan Nabi ni, buka pintu, dia pergi ambil kat kami satu genggam ataupun satu barak, satu bekas zabib, macam anggur, macam kismis daripada Taif. Dia Abu Dhar kata, itulah makanan pertama yang aku makan sejak sampai ke Mekah. Sakan, tuan-tuan. Nampak? Hebat. Dia nak boleh Islam tu. 30 hari dia lapang. Kita masalah pasal apa tak sayang kat Islam ni, pasal boleh lang kenyang. Kita bagi laluan pada azan. Saya kita sambung sikit insya-Allah kisah Abu Zar radhiyallahu anhu. Bismillah. Tuan-tuan, setelah dia masuk Islam, ada riwayat yang menyebut dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk isytiharkan dia masuk Islam. Sebab cerita dia masuk Islam ni banyak riwayat, ada yang cerita sebahagian, ada yang tambah sebahagian. Dalam sebahagian riwayat, bila dia masuk Islam, dia jumpa dengan Nabi SAW, dia isytiharkan keislaman dia. Dia minta izin dekat Nabi SAW untuk dia cerita, untuk dia bagi tahu dekat orang ramai di Mekah bahawa dia dah masuk Islam. Nabi SAW tak benar kan? Ya Abu Dhar, uktum hadzal amr warji' ila baladik. فإذا بلغك ظهورنا فأقبل فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. Nabi kata, kau jangan cerita yang kau masuk Islam ni. Pasal zaman tu, masa tu orang akan pukul, orang akan seksa. Dan kau pula bukan orang sini. Balik pi ke kampung kau sengap-sengap, pi balik negeri kau, nanti bila dengar kata kami dah pergi ke Madinah, dah dengar kata kami dah menang, kau mari semula. Dia kata, ya Rasulullah, dia dah berjanji, dia dah bernazar, dia dah berniat kalau dia masuk Islam, dia nak pergi cerita keislaman dia. Kan? Dia kata dia minta maaf, dia nak pergi abang. Dia nak pergi cerita. Faja'a ilal masjid wa Quraisy fihi. Dia pun pergi ke Masjidil Haram dan ramai orang Quraisy di situ. Ya ma'syara Quraisy, dia kata, wahai orang Quraisy,
Inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqalu kumu ila hadha as-sabi faqamu faduribtu la amut. Dia kata lepas-lepas dia habaq, aku mengucap atau mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Orang Quraisy jahiliyah, musyrikin yang ada di masjid yang ramai tu, dia berkata bangkit dan ajak budak ni. Kan? Dia berkata faduribtu la amut, maka aku pun dipukul dan aku rasa kalau tak ada siapa tolong aku mati. Nabi dah pesan kat dia, tapi dia nak pergi habaq juga. Kan? Masa tu dia panggil sir wa hadar. Ni tuan-tuan kena belajar juga bab ni. Dalam apa dia ni? Dalam ni saya bukan nak kita duk belajar kan. Okey. Dalam tanzim, dalam gerakan. Tanzim ni gerakan. Dalam gerakan, kita disuruh berhati-hati apabila keadaan tidak menyebelahi kita. Ini dibuat oleh Nabi. Nabi sentiasa menekankan konsep sir. Maksudnya apa? Melakukan dakwah, gerakan ni secara sir. Sir ni maksudnya apa? Secara tertutup. Bila kita tengok cerita tu akan menjadi masalah. Tak payah duk cerita lah. Tak payah cerita. Tak payah heboh kan. Tak payah bawa benda-benda yang membahayakan. Maksudnya, kalau keadaan tak sesuai lah, tuan-tuan faham lah. Dan satu lagi, wahadar. Mestinya kena berapa? Bersiap sedia. Jangan duk buat berani tak ketahuan hala. Ataupun jangan duk buat apa? Ni lah, serbu tak ketahuan tempat ni. Kena berhati-hati dan bersedia. Kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu, boleh jadi mudarat dia besar. Sebab itu yang pentingnya apa? Yang pentingnya dakwah tu sampai. Kan? Dakwah tu sampai. Umpamanya, saya bagi contoh. Kita tahu bahawa kawasan tu, tempat itu tak boleh menerima dakwah as-sunnah ataupun al-haq. Maka tak perlulah kita nak pergi apa? Bersikap tegas atau bersikap derah. Kan? Kita buat macam mana Nabi buat, secara berperingkat. Yang pentingnya benda tu sampai. Sebab itu kita tengok para ulama, mereka pergi ke satu-satu tempat, mereka mulakan dengan akidah. Sebab akidah ni tak banyak sangat orang berbeza. Ajak mari tauhid, ajak cinta Nabi, ajak apa? Mengenali sahabat. Di dalam cerita-cerita tu kita ajak mereka cinta sahabat. Lepas mereka cinta sahabat, mereka akan ikut amalan sahabat. Itu peringkat awal Nabi lemah. Jadi Nabi buat secara bersembunyi. Ini yang penting. Lepas dah kuat sikit, dah ada kuasa, barulah Nabi apa? Melakukan dakwah secara jahar ataupun secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Okey. Tapi Abu Zar ni dia silap percaturan. Bila dia pergi umum keislaman dia pergi umum kata dia memeluk agama Islam dan mengikut Nabi Muhammad, ketika itu dia dipukul. Kata dia fa'adrakani al-Abbas. Mujuklah al-Abbas. Al-Abbas tolong dia. Mari sagang, halang orang daripada pukul dia. Kalau dia kata kalau tak ada orang tolong, kalau Al-Abbas tak ada hari tu, mati aku. Dia kata wailakum, celakalah kamu ni. Al-Abbas kata nanti dulu. Duk pukul ni. Taqtuluna rajulan min Ghifar. Dia kata ni jangan duk buat. Laki-laki ni, dia ni daripada suku kaum Ghifar. Hampa tahu tak Ghifar ni tang mana? Ghifar adalah satu tempat yang mana kamu akan melalui kawasannya.
Bila kamu berdagang, bila kamu berurus niaga, kamu akan lalu kawasan dia. Maksudnya kalau kamu bunuh ni satu kaum nanti, depa tak kira dah. Depa akan mai tuntut balas, kamu akan jadi masalah. Ini sikap orang Arab. Salah satu daripada perangai Arab ni dia panggil ta'assub, perkauman, asabiyah. Maksudnya yang pentingnya kita tolong bela saudara kita, geng kita, kumpulan kita, kabilah kita, puak kita. Dia betul ke, dia salah ke, tak apa. Yang penting ghifar. Contoh macam ni lah, katalah Abu Zar mati. Sampai berita kat kaum dia. Yang mati tu siapa? Ghifar. Geng kita lah, geng. Dengar saja geng, satu kaum nanti keluar pergi serang. Mereka tak tanya, dia mati macam mana? Dia pergi duk buat apa kat mereka tu? Siapa yang salah? Dia ke mereka tu? Mereka tak tanya dah. Ini dia panggil asabiyah. Asabiyah ni maksudnya menyokong, membela, membantu, membabi buta. Artinya dia tak peduli salah ke betul, yang pentingnya kaum dia. Itu dia panggil asabiyah, perkauman. Tapi kalau tolong dalam benda yang betul, itu tak ada masalah. Seperti Nabi SAW pernah memuji kaum Asy'ariyin. Tuan-tuan bisa dengar kan hadis tu? Hadis Abu Musa Al-Asy'ari, yang mana dia cerita kaum dia Al-Asy'ariyin. Al-Asy'ariyin ni apa dia? Satu kaum yang mereka suka tolong kaum mereka. Umpamanya dalam satu hadis, berlaku musim kemarau, tak cukup makanan. Jadi Asy'ariyin ni panggil geng-geng mereka, bentang satu kain, kemudian serulah siapa yang ada makanan lebih, buat mai. Lepas mereka dah kumpul, mereka panggil Asy'ariyin, yang mana belakang nama dia ada Al-Asy'ari. Lain pada tu, jangan duk berani duk main beratok tak tahu hala. Mereka nak bagi Asy'ari, 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 Asy'ari. Kalau Asy'ari bagi ke Asy'ari, semua Asy'ari dapat. Lain pada Asy'ari, hampa fikir ambil lah. Hampa fikir ambil lah. Tanya-tanya Asy'ari, dia kata tak. Apa dia? Apalah, bubuh lah, ikhwani ke, afani ke, apalah, apa? Dia kata pi minta kat kaum dia. Nabi tengok tau, Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya aku daripada mereka, mereka daripada aku. Nabi puji. Nabi kata bagus sikap mereka. Yakni tolong menolong sesama kaum. Bukan Islam, tolong menolong sesama kaum, tapi dalam benda yang betul, benda yang baik. Nampak? Ini satu sikap yang terpuji. Okey. Jadi dia kata apa? Dia pun baliklah pergi kepada kaum dia, dan alhamdulillah dia dakwah pada kaum dia, dan keseluruhan kaum dia masuk ke dalam Islam. Dan Abu Zar Al-Ghifari, seperti mana yang kita tahu, dia antara sahabat yang akhirnya duduk dengan Nabi di Madinah, dan dia mendapat banyak manfaat. Tetapi perjalanan dia sebelum mendapat Islam sangatlah sukar dan sangatlah payah. Tetapi kegigihan dia, tidak mudah berputus asa, semangat dia pergi duduk di Mekah dalam keadaan yang begitu mencabar. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada dia. Sebab itu tuan-tuan, kita selalu sebut, hidayah tidak akan datang melainkan kita cari. Allah pilih siapa yang dia nak. Allah yang pilih. Sebab itu Allah kata dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Saya nak sebut sikit soal hidayah ni. Allah sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak boleh Muhammad memberi hidayah. Kau tak boleh bagi hidayah. Hidayah tu aku yang bagi. Walakinnallaha, Allah yang bagi kepada siapa yang dia nak. Tuan-tuan, hidayah, ilmu, rezeki, Allah yang bagi. Allah yang bagi. Tetapi Allah
Bila dia nak bagi, dia memilih orang yang nak. Saya bagi contoh. Abu Talib. Abu Talib, Nabi nak. Tapi Tuhan tak pilih. Salah Tuhan? Tak. Pasal apa Tuhan tak salah? Sebab bila kita baca kisah Abu Talib, dia sendiri yang dia tak mau. Soal kita nak salahkan Tuhan esok tak ada ah. Tuan-tuan faham tak? Okey. Soal ilmu. Tuhan yang bagi. Ilmu ni Tuhan rezekikan. Pasal itu bukan semua orang belajar semua sama dari sudut kadar ilmu dia. Soal rezeki pun sama. Semua orang kerja. Semua orang buat. Tapi kadar rezeki dia tak sama. Pasal Tuhan yang akan atur. Tapi dalam kita duk kata, ni nak kena betul juga. Dalam kita duk kata hidayah tu di tangan Allah. Rezeki itu di tangan Allah. Ilmu itu milik Allah. Tetapi bila dia nak bagi, dia melihat kepada kehendak, kesungguhan dan diri kita tu. Itu maksud apa? Yang tuan-tuan duk baca, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya bagi contoh macam ni ya. Saya bagi contoh macam ni. Okey. Saya bagi contoh macam ni. Semua orang beranak bukan di atas apa yang dia pilih. Tak tahulah kalau tuan-tuan, saya memang pilih beranak sebagai bumi putera. Sakana. Kita soal beranak bangsa apa, agama apa, dia bukan pilihan kita. Dia pilihan Tuhan. Dia panggil apa? Iradah kauniyah. Yakni kehendak Allah dari sudut penciptaan. Tak ada campur tangan kita dan tak ada kita punya urusan, tak ada. Beranak mai Melayu, beranak mai Hindu, beranak mai Cina. Yang ni semua Tuhan atur sebelum kita beranak. Tuhan bukan panggil, ni hang nak beranak apa? Saya ni nak jadi rakyat apa? Hang akan beranak di Malaysia. Kalau Malaysia saya jadi Melayu lah. Banyak kota apa, banyak kemudahan apa, kelebihan bantuan apa, dasar ekonomi pun banyak belah Melayu. Bagi saya jadi Melayu lah. Tak. Kita beranak-beranak mai keluar bukan pilihan kita. Okey. Lahir kita tak pilih. Tapi mati kita tentukan. Sebab kalau kita salah faham, kita akan salahkan Tuhan dalam hidup ni. Saya bagi contoh. Satu orang dia beranak Islam. Untunglah. Satu orang dia beranak Hindu. Islam dengan Hindu bukan pilihan. Kita beranak kemudian Allah yang tentukan. Dia kata tak apalah, hang beranak mak pak hang Islam, aku beranak mak pak aku Hindu. Tapi dari sudut hidayah, kita yang tentukan. Pasal itu dalam Islam, siapa yang mati sebelum baligh semua ahli syurga. Pasal dia tu bukan pilihan dia, dia tak ada hak memilih. Tapi bila dia masuk usia akil baligh, bila dia dah boleh memilih, dia bertanggungjawab atas diri dia. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang ni kalau dia mati esok, dia mati atas agama selain daripada Islam, itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Pasal itu tak ada ruang kita nak salahkan Tuhan. Tak ada ruang kita nak salahkan Tuhan. Tuan-tuan macam tuan-tuan lah. Dia kata, hang tak apalah, rumah tepi masjid. Kan? Bolehlah hang main masjid. Betul tak? Betul tak? Tak betul. Tak betul. Sebab apa? Sebab mai tak mai tu pilihan kita. Kita pun sebut Tuhan dah tulis hang, Tuhan dah pilih kita. Tapi apa? Seperti mana soal rezeki, soal ilmu, Tuhan dah pilih, Tuhan dah tentukan. Tetapi Tuhan bagi peluang untuk kita buat usaha. Sebab itu dari sudut hidayah ni, Tuhan tengok Abu Dhar, dia nak, dia mai. Dia duduk 30 hari, dia bersungguh, dia boleh. Abu Talib, Abu Jahal duduk di situ, keluarga Nabi. Tapi mereka tak mau. Mereka tak mau, tak boleh kata apa.
Ini soal yang kita kena faham. Tuan-tuan mari mengaji, tuan-tuan memang nak dengar, memang nak faham, memang nak amal. Tuan-tuan akan dapat dan Allah akan bagi. Tapi kalau tuan-tuan mai dengar, tuan-tuan tak mau amal, tak mau ubah. Bukan Tuhan tak mau bagi, tapi kita yang tak mau ambil. Ini perkara yang kita kena faham. Sebab itu bila kita baca kisah Abu Zar, betul Allah bagi hidayah dekat dia. Tapi sebelum dia dapat hidayah tu, dia telah buktikan dia sendiri nak. Dia sendiri nak. Pasal tu kita tak boleh salahkan Tuhan. Pasal kita tak mau. Maka sebab itu hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat, manusia Allah telah berikan hak dan peluang untuk dia memilih. Jadi tuan-tuan tak boleh salahkan Allah lah. Walaupun hidayah tu milik dia, tapi sebenarnya dia melihat kepada diri kita. Dia melihat kepada diri kita. Ada orang dia memang usaha nak faham, dia akan faham. Ada orang dia memang tak mau faham, dia memang tak mau ikut. Tak ada siapa boleh buat apa dekat dia. Ini maksudnya. Maksudnya bukan Allah tak mau bagi kat Abu Talib, tapi Abu Talib, pasal Nabi kata qul. Nabi kata Abu Talib sebut. Nabi kata sebut wahai bapa aku, qul. Abu Talib kata dia tak mau sebut. Saat ni kalau dia mati, orang kata macam-macam. Dia yang tak mau. Dia yang tak mau. Kan? Mudah-mudahan hadirin hadirat, kisah ini memberikan pengajaran kepada kita. Apa pun dia bermula daripada diri kita. Bila Allah tengok ada kesungguhan, Allah akan bagi. Soal rezeki, soal ilmu, semua sama. Kan? Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Ada soalan tuan-tuan? Ada soalan? Ya. Dia nak tengok Abu Zar meninggal bila ni. Sakar ni soalan ni. Kan? Kita kena tengok balik kitab ni. Penting tuan-tuan kita tahu, bagus soalan ni, kita tahu tentang wafatnya sahabat ni. Satu, saya sebut sikit. Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kalau kita tengok nama sebenarnya, kita pun lupa nak sebut tadi. Abu Dhar kunyah dia. Nama sebenar dia Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Dia masuk Islam, kita tahu tadi, sebelum pasal Mekah. Dia hebat pasal apa? Abu Dhar Jundub bin Junadah. Dia hebat pasal apa? Pasal dia tergolong daripada as-sabiqun al-awwalun. Siapa dia tu as-sabiqun al-awwalun? Golongan yang mula-mula masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun, orang yang masuk Islam pasal Mekah sebelum hijrah. Dan dia masuk Islam pasal Mekah sebelum hijrah. Masa tu Islam kuat lah, Islam lemah. Dia masuk waktu tu, dia terima Islam waktu Islam tak ada apa-apa. Yang ni Allah puji dalam Al-Quran. Aslama qadiman qabla al-hijrah. Dan dia ni disebutnya di dalam kisah ataupun dalam sirah hidup dia. Kalau kita tengok secara tepat dia mati ni tak disebut dalam riwayat ni secara tepat bila dia mati. Nanti kita akan cek balik dalam sirah dia. Cuma dia sebut di sini dia di antara sahabat yang lewat meninggal. Dia di antara sahabat yang lewat meninggal. Dia di antara sahabat yang lewat meninggal. Dan dia juga banyak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Dan di antara yang menariknya, satu kita boleh tambah sikit. Di antara menariknya, dia semasa hidup pernah meminta jawatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya panjanglah. Selepas daripada Nabi hijrah ke Madinah, menang, dan dia pergi minta jawatan. Dia minta jawatan. Nabi bagi tak? Dalam sejarah sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dan tidak memberikan
jawatan kepada Abu Dhar kerana apa? Oh, ini perkataan yang menarik yang disebut dalam riwayat. Nabi kata, innaka da'if, sesungguhnya engkau lemah. Perkataan yang Nabi sebut, innaka da'if, engkau lemah. Kemudian ulama bincang, pasal apa Nabi kata dia lemah? Walhal dia masuk Islam awal. Pasal apa dia lemah? Maksud lemah di situ bukan lemah dari sudut iman, bukan lemah dari sudut akidah, tapi lemah dari sudut kepimpinan. Jadi Abu Dhar tidak dilantik memegang jawatan dan tidak dilantik menjadi pemimpin walaupun dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara benda yang menarik juga kita boleh tambah sikit ni, Abu Dhar apabila dia minta jawatan, Nabi kata apa dekat dia? Nabi kata, tak payahlah minta jawatan kerana jawatan ini, Nabi nasihat dekat dia ni, innaha amanah khizyun wa nadamah. Sesungguhnya dia adalah suatu benda yang ramai manusia menyesal pada hari akhirat dan manusia menjadi hina. Menariknya tuan-tuan, Abu Zar pi minta, Nabi kata dia sayang, Abu Zar kau tak layak, engkau lemah. Nabi cakap terus terang, aku tak akan lantik engkau. Dan kau jangan berasa hati, kerana orang yang dapat jawatan kerana meminta-minta ni, Allah tak akan tolong dia. Dan kebanyakan orang, bila dia jadi pemimpin, apa yang akan dia dapat di akhirat? Dua benda. Satu, dia akan dihina. Yang kedua, dia menyesal. Abu Zar dalam sejarahnya, dia tidak memegang apa-apa jawatan. Tapi dia sahabat yang besar lah. Tuan-tuan jangan rasa dia lekeh. Dia lekeh tu bukan kerana lekeh iman dia. Iman dia tak lekeh. Tapi dari sudut apa? Dari sudut kepimpinan. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok sahabat lain. Khalid umpamanya. Khalid ni dia kurang sikit. Ada benda-benda yang kita akan baca nanti, insya-Allah kalau sempat Khalid, kita baca kisah Khalid. Ada benda-benda yang dia buat tu tak betul. Tapi kita tahu Nabi SAW suka dekat dia dan Nabi lantik dia menjadi panglima perang. Kalau ikut kesalehan, kalau ikut Islam, hebat siapa? Hebat Abu Zar. Abu Zar masuk Islam awal, Khalid masuk Islam lewat. Nampak tuan-tuan? Sebab itu kata para ulama, kesalehan, kewarakan, ketakwaan berbeza dengan soal kepimpinan. Ini juga apabila ulama baca kisah Abu Zar, ini antara benda yang penting yang disebut berkaitan dengan Abu Zar. Nabi tak bagi jawatan, tak lantik dia sebagai pemimpin kerana dia tak layak memegang urusan kepimpinan, walaupun dia orang yang saleh, dia orang yang warak, dia sabiqunal awwalun, dia masuk Islam awal, dia beriman dengan Nabi awal, dia hebat dari sudut lain, dari sudut tu dia tak hebat. Berbeza. Ini antara yang menarik, dan insya-Allah kita akan sebut tarikh wafatnya secara tepat bila kita merujuk dalam kisah ataupun dalam riwayat hidup dia dalam kuliah yang akan datang. Tetapi yang pentingnya, dia masuk Islam awal, dia as-sabiqunal awwalun, dan dia hidup dengan Nabi selepas daripada hijrah di Madinah. Dan dia antara sahabat yang mati usianya agak panjang. Wallahu taala a'lam. Okey? Ada soalan lain? Ada? Kalau tak ada tuan-tuan, kita ambillah kisah Islam Abu Dhar. Kisah dia mendapat hidayah ni sebagai panduan dan semangat untuk kita dah hidayah dah. Dah dapat Islam dah. Semangat untuk kita menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kisah Abu Zar menjadi pegangan dan panduan dalam hidup kita. Dan yang lebih penting sekali tuan-tuan, kita doalah supaya bila kita mati nanti, kita dibangkitkan, kita bersama dengan Abu Zar di dalam rombongan di padang mahsyar daripada kalangan orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah sahabat yang telah pergi meninggalkan kita, dan kita akan menyusul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa?
kamu akan dibangkitkan dengan siapa yang man ahbabta, dengan siapa yang kamu cinta. Pasal itu kita belajar tentang sahabat Nabi, kita belajar tentang sirah sahabat kerana kita nak mencintai sahabat, dan tujuan kita apa? Kita nak bangkit, berkumpul bersama-sama dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi mengingatkan kita, kamu akan bangkit bersama dengan orang yang kamu cinta di dunia. Siapa yang kita cinta, itulah orang yang akan kita bersama di padang mahsyar nanti. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.